Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa zukrina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Cikgu Samri selaku tukar yang dihormati lagi dikasihi pengurusi majlis Fadil Ustaz Adam selaku pengkuliah kita pada pagi yang mulia ini, seluruh pemimpin-pemimpin masyarakat, adik kakak, ibu bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masuk pagi yang ke 11 dah. 11 ke 12 dah. Kita menyempurnakan ibadat Ramadan. Para hadirin sekalian, sayanya nak bawa satu kisah yang berlaku di dalam bulan Ramadan, yang tentunya kita dapat ambil pengajian dan pengiktibaran yang besar. Kisah yang mau nak bawa ataupun peristiwa yang mau nak bawa iaitulah peristiwa Ghazwatu Fathu Makkah. Berlakunya pembukaan kota suci Mekah Al-Mukarramah. Pembukaan ni dia berlaku dalam bulan Ramadan. Cuma hari bulan dia ni 17 hari bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijriah. Serupa sebagaimana Perang Badar. Perang Badar juga 17 Ramadan tapi tahun yang kedua Hijriah. Beza situ je. Badar tahun yang kedua, pembukaan kota Mekah ni tahun yang ke-8. Dekat-dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wafat. Baik. Mula-mulanya nak sebut bapa kalau kita tengok bulan Ramadan ni macam-macam perkara berlaku. Pertama Badar. Perang Badar, satu peperangan yang orang panggil sangat dahsyat lah. Semua orang mengatakan siapa-siapa pergi di Badar ni mati. Amal bukti di mati dulu. Hak syahid tu semula. Adik-adik, mati. Mati ni adik kakak semua orang takut kecuali orang yang beriman betul-betul kepada Allah, dia nak mati syahid. Sebab mati syahid ni boleh masuk syurga free tanpa hisap. Ni orang mati syahid kelebihan dia. Gak adik kakak mati ni mati belaka. Tak, kita takut mati syahid. Bawa tak mati ke demo? Mati. Atas jalan raya orang mati, hospital orang mati, duduk di rumah orang mati, duduk tidur molek-molek, duduk tidur mati. Ada orang duduk cokoh atas meja waktu duduk di pejabat. Allah yarham Hamid Osman, bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dr. Hamid Osman. Duduk atas meja adik kakak, duduk atas meja. Lepas tu kolek tekuk dia. Jadi anak buah tengok, anak buah kata tidur dah boh tidur. Duduk sejak orang jenguk pula tidur lagi. Duduk 2 jam orang jenguk tu kolek ke banyak. Kolek gitu. Orang kata lagu mana ni, tapi ialah boh orang nak pergi gerak, takut dia mandu. Anak buah tak berani. Akhir sekali orang nak balik kerja. Balik kerja ni tidur lagi. Gi gerak-gerak, tak ada adik kakak mati. Maknanya mati ni adik kakak mati belaka. Orang muda, orang tua mati belaka. Hari ni di Malaysia orang muda ni lebih banyak daripada orang tua mati. Di segi jumlah kematian lah, bukan ukur di segi peratus dah, di segi jumlah kematian.
Orang muda lebih banyak, lebih ramai daripada orang tua hok mati. Banyaknya mati atas jalan raya lah banyaknya. Mati kipi kuda, mati hok pelik-pelik tu. Pokoknya adik kakak mati belaka. Daripada kita mati di tempat yang tidak mulia, lebih baik kita mati tempat mulia. Mati syahid. Orang Islam adik kakak perang Badar ni dia masuk untuk mati. Mati apa? Mati syahid. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia tetap mati kau hidup kita duduk tangan Tuhan. Kalau dah Tuhan kata tak mati, tak mati. Walaupun akal manusia kata lagu tu. Baik, tak apalah hamba tak simpan je waktu. Perang Badar bulan puasa, bulan Ramadan. Pembukaan kota Mekah bulan Ramadan. Nabi kita atas Amr bin al-As pergi buka Mesir bulan Ramadan. Dia hantar Mu'adz bin Yaman radhiyallahu an pergi buka negara Yaman. Pergi buka Yaman. Mu'adz bin Jabal pergi buka Yaman. Boleh puasa. Gapo dia lagi? Pembukaan kota suci Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Boleh puasa. Tariq bin Ziyad pimpin bala tentera dia pergi buka Sepanyol. Boleh Ramadan. Dia banyak lagi lah peristiwa hak lain hak berlaku dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Gali parik waktu nak perang Ahzab. Perang Ahzab ni dia berlaku bulan Syawal. Hak kita raya kita sebut wa hazamal ahzaba wahda. Ahzab ni berlaku bulan Syawal tapi gali parik Khandaq, gali parik bulan Ramadan. Bulan Ramadan gali parik. Bapa yang Nabi kita ni pilih bulan Ramadan untuk buat kerja-kerja besar, jawab dia kerana Nabi dan para sahabat ni dia faham gapo dia Ramadan. Dia faham. Dah kita buat apa yang jadi ngatur bulan puasa? Pasal tak apa faham. Nak sebut kuliah agak ngatur. Allah tak cakap nak kuliah. Nak pergi kuliah dak ni. Padahal sekali seminggu je ada ilmu kita ni. Dah. Allah kita kata ai letih we puasa-puasa hari ni nampak panas molek. Ya. Cuaca terik molek panas. Gak panas kita duduk bawah teduh kipas sekeliling. Nabi perang. Sebab apa? Sebab dia faham Ramadan ni gapo. Ramadan ni adik kakak Allah beri ganjaran 1000 kali ganda. Kita dengar kuliah sekali. Pahala kita banyak mana serupa kita dengar 1000 kali. Kita buat gotong royong dalam bulan puasa serupa dengan kita buat 1000 kali gotong royong. Kita buat gapo? Semaya, zikir, baca Quran, kita sedekah kat orang, kita buat gapo apa bulan Ramadan termasuk perang. Jadi kalau perang sekali, perang Ahzab, perang Badar, hari ni pembukaan kota Mekah, insya-Allah hamba akan jelas satu persatu sikit lagi. Serupa dengan 1000 kali kita buat. Hak tu yang orang berebut bila orang faham. Kita hak tak si berebut ni pasal kita tak apa faham. Bila tak faham adik kakak, lah. Dia jadi macam-macam. Letih, tak cekak. Lepas tu, time kalau pergi pasar Ramadan, tak ada seorang habuk kata, tak cakap nak pergi pasar Ramadan. Dia pakat pergi tegak berong, rapat dia gorek. Pasal apa? Bak makan ni dia faham tu. Dia faham bak makan, dia pergi. Baik, tak apalah ngepek sikit. Para hadirin, salah satu daripada hak berlaku bulan puasa ni, pembukaan kota suci Mekah Al-Mukarramah. Bila berlaku? 17 hari bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijriah, mengikut Dr. Safiyuddin Al-Mubarak Furi. Itu pandangan daripada dia. Dan kitab sirah di Ar-Rahiqul Maktum ini adalah kitab sirah yang terbaik, yang dinobatkan oleh Mujammad Al-Buhuth Al-Islamiyah. Baik. Bapa dia berlaku pembukaan kota Mekah. Para hadirin, hikmah besar. Tahun yang ke-7 Hijriah, Nabi SAW dia mimpi
Nabi kita mimpi, Sayyidina Abu Bakar pun mimpi, Sayyidina Umar pun mimpi. Dia ramai lagi sahabat-sahabat yang disebut asyratul mubasyiruna bil jannah. 10 orang hok Nabi kita jamin masuk syurga atas dunia ni yang mimpi. Mimpi gapo dia? Mimpi balik ke Mekah, dia tawaf di Baitillahil Haram dalam keadaan aman. Waktu tu Nabi duduk Madinah. Mekah ni siapa dia? Mekah ni Abu Sufyan lagi. Orang musyrikin lagi yang kuasa di Mekah, yang jadi kerajaan di Mekah ni orang musyrikin. Bila mimpi daripada Nabi ni adik kakak, dia tak serupa kita. Mimpi daripada Rasulullah, dia adalah sebahagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ni mimpi Nabi. Sebab tu Nabi dia tak mimpi koksi, bukan serupa kita tak nak. Kita kadang-kadang mimpi hamba tok laki. No. Hamba tok laki dengan parah. Kata-kata gapo ni. No. Tok laki kadang-kadang hamba bini. Kadang-kadang rimah hamba kita. Hai tidur. No. Kita gerak. Guana. Allah. Dia katanya hamba rimah. Pasal apa? Kita dengan Nabi tak serupa. Nabi bila dia mimpi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu juzuk daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amos buh ilmiah lah sikit. Mimpi daripada sahabat-sahabat Nabi, terutama sekali asyratul mubasyiruna bil jannah. 10 orang hok Nabi kita jamin masuk syurga atas muka dunia. Maknanya dia ni kok mana sekalipun syurga. Orang ni adik kakak, kalau dia riwayat hadis, walaupun dia seorang, macam hadis innamal a'malu binniyat, Sayyidina Umar seorang, tapi dia kira hadis ni sahih. Dia kira sahih. Tak payah ada sokongan orang lain. Sedangkan tak kira dia seorang dengar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita ni ramai semua orang duk kerumung dia. Tiba-tiba hadis innamal a'malu binniyat ni seorang aja dengar. Oleh kerana dia ni 10 yang dijamin syurga, maka hadis dia ni dikira sahih. Okay. Baik. Orang ni kalau dia mimpi lagu mana? Hak tu. Bama para alim ulama mengatakan mimpi dia ni dia masuk dalam kategori athar as-sahabi. Kalau Nabi kita membenarkan mimpi dia, maka martabat dia jadi sama sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik kakak contoh hamba ambil ba dengan qomat. Ba Allah aku masuk waktu kat kita azan, kita ba ni adik kakak dia bukan mari daripada Rasulullah. Bukan daripada Nabi. Bukan kata Nabi panggil wahai bila masuk waktu kat mung katalah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Tak. Kisah dia bila selepas daripada zuhur nak masuk waktu asar, Nabi kita dia suruh seorang sahabat dia katak besi. Kalau kita gak serupa gong ke gapo kami besi, dia katak, dia lalu di lorong-lorong di Madinatul Munawwarah. Lalu katak lekan jadi orang tahu nak masuk waktu moga dulu je tak ada gapo tak ada payah. Jadi nak supaya semaya Jumaat ni berlaku, dia katak besi. Itu amalan dia. Setiap masuk waktu katak keliling. Satu waktu bila orang ngatak ni katak lalu ke rumah dia. Rumah siapa dia? Rumah Abdullah bin Zaid. Ni seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Siapa depan rumah Abdullah bin Zaid? Abdullah bin Zaid pun tubik. Abdullah bin Zaid pun dia sekak orang hok ngatak ni. Abdullah bin Zaid sekak. Sekak tu dia kata mana? Dia kata kirim salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba bagi tahu kepada Rasulullah, semalam aku mimpi
Aku mimpi datang seorang ya pakai jubah putih royak kepada aku bila masuk waktu semaya mung sebutlah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah sapa la ilaha illallah serupa kita beri ni. Jadi kawan ni dia dengar molek ni dia hungar jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Nabi dia royak ya Rasulullah. Abdullah bin Zaid royak bila nak masuk waktu ni dia laung perkataan Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah sampai kepada la ilaha illallah. Lalu Nabi kita sebut sadaqa Abdullah bin Zaid. Betul dia kata hak Abdullah bin Zaid ni betul. Maknanya dia mimpi, Nabi kita membenarkan mimpi dia. Lalu bila masuk waktu asar, Nabi kita panggil Bilal bin Rabah, dekat nak masuk nak panggil Bilal mari. Lalu Rasulullah ajar kepada Bilal bin Rabah. Nabi kita ulang beberapa kali kepada Bilal. Ulang menyebabkan masuk waktu asar. Yang pertama, mana tahu takut ada teka-teki dalam radio ke ada azan ni waktu mana hok mula-mula diazankan. Dah ingat dah waktu asar. Tu pendapat paling kuat. Ada pendapat kata maghrib tapi tak apa kuat tu. Yang paling kuat asar. Bila naik tempat tinggi, bila bai Allahu akbar bai asyhadu an la ilaha illallah suara dia yang nyaring didengari di Madinatul Munawwarah, menyebabkan beronga Sayyidina Abu Bakar mari, beronga Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Riwayat yang paling kuat semua asyratul mubasyiruna bil jannah 10 orang hak Nabi jamin syurga ni beronga mari, masing-masing kata ya Rasulullah benda ni aku mimpi semalam. Sayyidina Abu Bakar kata gitu, Sayyidina Umar kata kita mimpi belaka. Rasulullah mengatakan sadaqatun jami'ah, semua sekali ni betul. Maka bermula daripada situlah azan ini menjadi sunnah. Jadi sunnah azan. Baik, Nabi sendiri adik kakak kena ingat dah, Nabi sendiri dia tidak pernah azan. Dengar dah sebelum ni. Bapa Nabi tak azan? Adik kakak kalau dia Nabi azan, Nabi kata hayya 'alas salah, mari semaya. Hukum semaya 5 waktu berjemaah di masjid, hukum dia wajib. Sebab tu Nabi kita ialah Rasulullah, kita tahu wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Nabi ni dia tak kecek kok sis pun kita. Sepatah tu bit mulut Nabi dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyusun atur kehidupan Rasulullah menyebabkan Nabi kita ni dia tidak bah. Dan Nabi kita tidak pernah qamat. Qamat sama juga bila Rasulullah kata, bila mulut Nabi kata hayya 'alas salah, mari semaya, dia jadi wajib. Tapi kalau orang lain tak wajib. Hak ni yang menyebabkan Imam Syafi'i kata semaya 5 waktu ni berjamaah sunnah muakkadah. Sunnah muakkad. Imam Ahmad bin Hanbal wajib. La salata li qurbil masjidi illa bi masjid. Walaupun ada ulama dia kata hadis ni tidak sahih, tak apa. Tapi bagi Imam Ahmad bin Hanbal dia kata hadis ni sahih. Dia adalah mengikut ilmu ulumul hadis ni, dia ada kaedah dia. Sebab tu Imam Bukhari dia lain dengan Imam Muslim, Imam Muslim lain dengan Abu Daud cara mentasihkan hadis. Itu cerita panjang lah. Cerita panjang. Jadi adik kakak sekalian, bila Rasulullah tidak azan, Imam Ahmad kata dak. Walaupun Rasulullah tidak azan, Rasulullah ajar kepada Bilal bin Rabah azan, lafaz azan, dan bila diazan oleh Bilal, hukum dia sama sebagaimana Rasulullah azan. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, semaya di masjid selagi kita dengar hukum dia wajib.
Hukum dia wajib. Semaya di rumah, semaya sah tapi berdosa. Dia jadi gitu. Kita dok. Kita dok. Kita mazhab Syafi'i, kita mengatakan sunnah muakkadah. Sebab tu tak sobalah lah ni. Masing-masing ada nah masing-masing. Baik. Menyebabkan adik kakak amak nak sebut hak tadinya. Bila pembukaan kota suci Mekah ni mepi. Nabi kita mepi, orang lain pun mepi meroyak kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mepi balik Mekah. Rasulullah kata aku mimpi juga balik ke Mekah, aku tawaf dalam keadaan selamat. Lalu sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, mimpi daripada Rasulullah ni wahyu, bila boleh tawaf dengan selamat, marilah kita pergi Mekah. Nabi SAW rekah ceritalah panjang. Nabi kita pun ajak para sahabat pergi pada tahun yang ke-7 Hijriah. Tahun yang ke-7 pergi mula-mula. Rekah cerita bila siapa di Ridwan yang adik kakak mana tepat kalau orang pergi Mekah, hak kita pergi minum susu tu. Kita pergi kan ada hutan banyak tepi jalan tu, dan babah pun berhenti suruh kita minum susu tu. Jangan duk minum dah kotor. Dia tak tapih tak gapo kita gak bunyi hutan dia sunnah Nabi pakai cuci tegak togok kita togok. Kabar molah sakit perut kata ni. Dia perut bodoh gitu je. Tu Arab Badui. Dia perut bodoh gitu. Buruh gitu. Jadi hamba pakak sungguh nak minum susu tu. Kalau hamba bawa. Siapa hamba tak gamuk nak lari. Kan kita lari. Kan dia mau sakut pula kan. Dia kata Allah. Dia kata pergi nak minum dah susu tu. Dia marah dia ustaz ni. Dia kata. Tak jadi minum. Dia kata takut sakut hamba. Pakai duduk dia. Duduk dia. Lepas tu dengar. Waktu sakit perut. Hak ni. Baik. Tak apalah, kita pergi minum susu tu dok. Lepas pada tu kita jumpa dengan masjid. Situlah Nabi kita singgah. Daripada Madinah tahun ke-7 tu sampai situ Nabi kita singgah. Jadi bila Nabi kita singgah, Nabi kita dia kirim Sayyidina Uthman untuk masuk Mekah berunding. Royak kepada pembesar di Mekah, umat Islam nak masuk untuk menunaikan umrah. Untuk buat umrah. Jadi rekahnya Sayyidina Uthman masuk lah. Masuk. Bila sampai dalam tu jumpa dengan Abu Sufyan. Jumpa dua orang tokoh politik yang terkenal. Abu Sufyan pun politik dia licik. Politik yang cekap. Dia cekap. Tapi dia bukan Islam lah waktu tu. Abu Sufyan tak masuk Islam lagi. Sayyidina Uthman juga seorang ahli politik yang cekap. Sebab tu adik kakak, kalau orang kata politik suku, agama suku ni ke, tohodok. Baik. Nabi, bakpo dia berhenti di Ar-Ridwan? Bakpo dia berhenti situ? Kerana politik. Tak boleh nak masuk gitu. Sebab apa? Nanti orang kata Islam ni ganah, masuk nak serai orang. Orang boleh buat isu macam-macam. Jadi sebab itulah kita, orang panggil pemikiran kita ni, kita kena ada andaian politik. Kalau kita buat lagu ni jadi guana, kita buat lagu ni jadi guana, tu orang panggil politik. Baik, Sayyidina Uthman masuk dua orang tokoh politik. Sayyidina Uthman dia nak kurangkan pengaruh Abu Sufyan. Sebab Abu Sufyan ni kemuncak waktu tu orang sokong dia. Habis orang sokong dia. Sayyidina Uthman dia nak supaya orang tak sokong dia. Nak buat lagu mana? Tengok politik. Sayyidina Uthman bila jumpa, dia gigah, dia peluk Abu Sufyan. Dia peluk ni, dia kecek ke, seolah-olah macam jumpa sokmo dua ni. Macam jumpa sokmo. Dak waktu tu di Mekah, orang hak tengok siapa dia? Semua orang musyrik belaka. Orang jahiliah belaka, hak tengok. Orang Islam tak ada. Kalau ada orang Islam tak boleh buat lagu tu. Pasal apa? Orang Islam kadang-kadang dia mudah sangka buruk sama sendiri. Oh ni tak tahan. Tak. Kalau musuh buat ada apa? Ni. Musuh buat tak apa. Kalau salah kita buat sikit kat Allah, gagal geguk nak pecah dunia. Tak. Apa ingat dulu, dia ni pun kena ambil perhatian lah kita. Apa ingat dulu waktu kita menang tahun 99 sampai 2004. Kan? Orang pergi cucuh je aku kedai kopi, orang pergi cucuh. Kata guana, Allah, dia kata demo, dia kata duk pasal bendera nelah dada-dada. Duk pasal bendera, kamu duk kerja gini. Demo boleh bergapo dah tu, tengok tu okey, boleh balok.
Almarhum Ustaz Loh boleh balok ambo. Dia kata Ustaz ni parok doa, dia kata moga Tok Guru Haji Hadi, dia kata saya rapak dia Kelantan ni pula Tok Guru Nek Aziz pok darah dia kata boleh balok kiri kanan, dia kata kamu Allah nya pakat telegong siapa dia hak telegong hak pakai pio sama sendiri kena godai gak jaga dak ni bapa amak kata gitu amak sebut pagi ni bapa adik kakak kita kena ngaji patu bola ulala ni. Kita ni sepatutnya bila kita dengar berita daripada musuh, hak ni kita kena tapih moleknya. Bila kita dengar daripada pimpinan kita, hak ni kita kena telan. Ni dak jadi terbalik. Kalau dengar pimpinan, jolor kau kata, jolor. Kalau dengar daripada musuh, hak ni aku gerai ni dia kata ni. Jejak angin selalu kalau dengar daripada musuh. Berita kalau dengar hak di kedai kopi, jejak angin selalu. Kalau dengar hak pimpinan kita ceramah kuliah secara resmi, dak dia kata jolor. Dia pergi tanya orang tu pula, dia pergi tanya orang ni pula. Nah. Nyakit dah adik kakak. Nenek. Baik. Nabi dia tidak lagu tu. Sahabat Nabi dia tidak lagu tu. Dia ajak ya Rasulullah, mari kita pergi Mekah lah, dia kata. Mari kita pergi Mekah, kita pergi buat umrah. Apalah pergi siapa? Utus Sayyidina Uthman masuk. Sayyidina Uthman ni dia bijak berpolitik. Dia perlu Abu Sufyan, dia pecek lacak begini menyebabkan orang-orang kafir hak duduk di Mekah kan. Dia kata aku tak percaya mana Abu Sufyan ni mai kayu tiga ni. Tengok baiklah dengan ni Sayyidina Uthman. Abu Sufyan tak boleh nak percaya ni. Tak boleh nak percaya mana ni bahasa jenis lagu ni jenis pemimpin cari makan ni. Jenis cari makan jenis gapo. Orang marah. Kenapa? Tindakan yang dibuat oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Sebab tu pemimpin dia kena bijak. Dia tak boleh dogo dengan begitu lah. Tak boleh. Pemimpin dia kena bijak. Pemimpin dia kena tegah. Ni pemimpin pakai hanyut dengan begitu tak boleh. Dia kena ada tegah. Dia kena bijak, dia kena pandai bertindak, dia kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Kok mana sekalipun pemimpin kena hak mengaji. Dah. Pemimpin kita pakai latih dengan begitu je, akhir sekali berselerok. Adik kakak tengok Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Dia bertindak. Okey, dia berjaya. Abu Sufyan pula dia bijak juga. Dia Abu Sufyan politik dia nak supaya Nabi kita ni mari serang Mekah. Dia nak lagu mana? Dia pegang Sayyidina Uthman. Dia bawa jalan. Dia pergi tunjuk ni kebun Sayyidina Uthman kan dia orang kaya. Kebun dia banyak di Mekah. Harta dia banyak, kuda dia ada, kambing dia ada. Gak Abu Sufyan ni dia tukar ambil hak Sayyidina Uthman. Bila Sayyidina Uthman ni hijrah, dia tukar ambil, dia rapah lembu dia perak. Maknanya kambing dia perak, unta dia perak, biak. Lalu dia heret Sayyidina Uthman gila ni, bergotu ni dia buat. Siapa tahap bila Nabi kita duduk tunggu dia redua, Nabi kita kata bukan dia dah ni, tengok je tak ada masa tu. Maknanya kalau zaman kita tengok je, kalau jalan kaki gis je siapa tokalah nak berunding, nak tanya masuk Mekah ni lagu mana gini nak kau nak siapa sehari dah ni, no sehari ni bukan dia. Lalu Rasulullah bimbang. Rasulullah kata lagu mana ni, menyebabkan punya bicar pandangan daripada sahabat lain mengatakan Sayyidina Uthman mesti dibunuh di Mekah. Ni kena bunuh. Adik kakak, Nabi kita ni dia panggil semua, Nabi kita mengadakan bai'ah ni dikenali sebagai bai'atus syajarah. Dah. Itu ingat sejarah tu, bai'atus syajarah. Apa dia panggil syajarah ni? Pohon kayu. Bai'atus syajarah kerana bai'ah ni dibuat bawah pohon kayu. Allah, orang Arab ni dengan bayar pohon kayu ni adik kakak, dia mabuk air sejuk. Lama-lama negara Arab ni.
Dia pakai orang duduk situ, dia tinggal rumah dia. Kalau ada pohon kayu besar, teduh. Jadi Nabi kita duduk teduh situ. Nabi kita buat bai'ah, panggil semua sekali, pegang tangan. Nabi kita berjanji, silahum bisilahin, damun bidamin. Kalau Sayyidina Uthman dibunuh, pedang kita bayar dengan pedang, darah kita bayar dengan darah. Nabi kita jumlah tak ramai, tapi Nabi tekad kalau Sayyidina Uthman dibunuh, kumpulan yang kecil ni akan masuk Mekah, akan serang Mekah Al-Mukarramah. Hak ni hak Abu Sufyan no. Tapi oleh kerana Nabi sahabat ni dia orang dekat dengan Tuhan, Allah jaga. Jadi siap bai'ah, berjanji. Kalau Sayyidina Uthman dibunuh, darah bayar dengan darah. Iaitu bai'atul syajarah ataupun bai'atul ridwan. Dua nama tu tulah ya tu. Baik. Siap. Bersiap nak perang. Tiba-tiba nampak kecil orang jalan ujung pada pasir. Kecil nampak. Rasulullah bikah bangun. Rasulullah mengatakan, wallahi hadza Uthman bin Affan. Rasulullah kata, demi Allah, ni Uthman bin Affan. Orang lain tak kenal belaka lagi. Nabi. Sebab apa? Nabi dipimpin oleh wahyu Allah. Nabi kata itu Sayyidina Uthman bin Affan. Lalu sahabat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Lama berjalan, kau dekat. Sahabat pun bekah bangun. Allahu Akbar, kuat lagi. Pasal apa? Sayyidina Uthman sungguh. Jadi termasuk bagai lagu ni adik kakak hok kita takbir hari raya ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kat raya hok depan ni bila kita takbir kena ingat hok ni. Salah satu daripadanya hok ni lah. Bila Rasulullah tengok Sayyidina Uthman, maknanya bila tengok tak jadi perang lah. Sebab apa? Islam dia tak sih perang. Dah kena ingat. Tidak ada satu peperangan hok Nabi cari pasal. Tak ada. Perang Badar orang cari pasal, Nabi pertahan diri je. Kalau nak perang, Nabi kita tak payah hantar Sayyidina Uthman. Nabi pakai mari Mekah, mari Ramah, pakai geserai je. Dah. La tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fathbutu. Jangan sekali-kali kamu bercita-cita untuk cari musuh, tapi kalau musuh cari kamu, jangan kamu berundung. Ni Islam. Puasa-puasa ni dia kena ingat lagu tu. Ni bulan puasa ni lagu. Baik. Mari Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kata, ya Rasulullah, bicara panjang lebar dengan Abu Sufyan, dia tak benar kita masuk tahun ni. Tak boleh masuk tahun ni. Lepas tu Rasulullah kata, dah bila boleh masuk? Dia kata, fi amil muqbil, tahun depan. Tahun depan boleh masuk. Rasulullah kata, jom kita balik. Sayyidina Umar marah, ya Rasulullah, kita bermimpi, mimpi daripada kamu wahai Rasulullah, satu juzuk daripada wahyu Allah ni tak akan silap. Kita mimpi kita masuk, kita tawaf dalam keadaan aman wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sebut kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, diam, mari balik. Rasulullah kata balik. Ramai-ramai bertolak balik. Siapa tengah jalan, Nabi kita sembelih untuk bayar dam ihsan. Kalau kita pergi Mekah, siapa Mekah dah nak haji, katakanlah berlaku sesuatu yang besar tempat kita, berlaku benda besar, kita dalam keluarga tu, laki kita mati, anak-anak mati, kalau kita nak haji pun tak khusyuk. Jadi kita buat keputusan nak balik, duduk dalam ihram, pakai ihram dan nak haji ni. Jadi lagu mana bila kita batal ihram, kita nak buat lagu mana? Jawab dia kena bayar dam ihsar, dia panggil. Kita kena sembelih kambing untuk bayar dam, kerana kita pecah kain ihram hok kita pakai. Kita tak ada nak buat haji ataupun nak buat umrah. Dah. Okey. Balik. Rekah siapa di Madinah. Bila siapa di Madinah ni gagal di Madinah, Nabi kita balik kerana Abu Sufyan tak bui. Dan baik, Nabi ni siapa dia kakak? Perang Badar benar dah, perang Ahzab benar dah, Mu'tah waktu tu benar dah.
Gapo lagi? Khaybar benar dah gapo. Nabi panglima perang, pengaruh dia hebat, pengaruh besar. Rom dan Parsi pun gerung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa Nabi kita balik saja? Adik kakak, orang Islam ni orang panggil tu apa puas hati lah. Lillah, lillah, lillah. Tapi nak sebut gapo-gapo dia hormat kepada Nabi. Maknanya masing-masing duk gerai ni, alah nak main Mekah ni. Nak main. Baik. Tu dah apalah sebelum Islam. Amba nak sebutnya perangai sama sendiri. Dia lagu tu. Zaman Rasulullah pun berlaku. Bila pemimpin buat satu keputusan tak kena dengan angin dia. Dia ada wah. Tapi Nabi ni orang yang bijak. Lagu mana pula pandangan ataupun perasaan musuh-musuh Islam. Musuh Islam ni dia kata Muhammad ni sangat bahaya. Sebab apa? Dunia akan mengatakan Islam dia tidak cari peperangan. Maka dunia tak boleh kata Islam ni agama teroris, Islam ni agama ekstremis. Dah. Nabi kita pilih jalan damai. Nabi kita balik. Lepas pada tu rekah ceritanya Abu Sufyan ni mari ke Madinah Al-Munawwarah untuk mengadakan bai'ah. Bai'ah nak janjilah ni lagu mana kemah. Kata Abu Sufyan ni dia janji berat sebelah. Dia kata gimana? Dia kata siapa-siapa yang menyokong Muhammad, dia nak sokong Muhammad, maka orang ni kena bawa balik ke Mekah semula. Nak balik Mekah. Dia beriman kepada Rasulullah begini-begini, tapi tak boleh nak atas pergi Madinah duduk sekali dengan Nabi. Tak, kena bawa balik Mekah. Siapa-siapa yang murtad, dia berpaling tadah daripada agama Muhammad, dia masuk agama jahiliyah balik, maka orang ni kena atas Mekah juga. Hak lagu ni boleh atas balik. Hak Islam tak boleh, kena balik Mekah juga. Mekah kerajaan dia berat sebelum. Nabi kita setuju. Nabi kata okey, tak apa. Tak apa. Setuju. Sayyidina Umar bekah bangun. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, berat sebelah. Rasulullah kata, tak apa, aku terima. Aku Rasulullah, aku terima. Terima. Janji berat sebelah. Baik. Tengok pandangan politik Rasulullah jauh. Orang Islam bila nak murtad adik aku? Dia rela mati dengan agama dia. Dia rela mati. Jadi tak timbul orang Islam ni murtad. Kemudian orang yang masuk ke dalam agama Islam daripada jahiliyah beriman kepada Allah, masuk agama Islam, kena atas balik ke Mekah juga. Nabi kata tak apa. Sebab apa? Kalau dia masuk Islam, dia tak akan keluar Islam. Macam tengok Bilal bin Rabah, nya heret demo dengan kuda atas pada pasir bergelobok habis belakang. Tetap dia mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Dia tak serupa agama lain. Ambil batu letak atas dada dia, hampir-hampir nak pecah dada dia, tetap dia mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Rasulullah faham barang ni dia orang Islam. Bukan jenis lopak gelapak mari popok katuk dah. Islam tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Hak jenis lagu tu siapa dia? Munafik. Nabi kita faham. Menyebabkan ada orang yang masuk Islam. Dalam tempoh perjanjian tu ada orang masuk Islam. Bila masuk Islam, Nabi kita ajar Islam royak begini, Nabi kita tarbiyah, kemudian Nabi kita hantar pergi Mekah. Bila duduk di Mekah, dia menyampaikan dakwah di Mekah. Nyatakan dia Abu Sufyan, tak berdegis. Nya dakwah, pakak masuk Islam Mekah. Ramai pakak masuk Islam. Akhir sekali Abu Sufyan baru dia khabar, rupa-rupanya perjanjian hak dia buat ni tak kena. Dia pergi jumpa dengan Nabi, dia minta, dia kata ginilah, dia kata kita kira adil. Siapa-siapa hak masuk Islam, maka orang ni duduklah di Madinah, tak payah hantar pergi Mekah, dia kata. Tengok politik. Nabi kata tak boleh kita berjanji lagu tu. Tak ada orang nak buat dia. Di Mekah ni kau ramai orang masuk Islam. Baik. Sekat tu itulah hamba berhenti. Baik. Tahun depan, tahun 8 Hijriah, 17 hari bulan Ramadan, Nabi kita buat keputusan 17 hari bulan Ramadan ni, kita akan pergi ramai-ramai
ke Mekah Al-Mukarramah tujuan apa? Untuk menyempurnakan umratul qada dan juga umrah. Orang yang tahun lepas dia tangga ihram, dia pecah ihram, hak ni dia pergi ke Mekah untuk qada. Orang yang tak pergi tahun lepas, pergi tahun ni buat umrah saja. Umrah biasa. Selama mana? 10,000 orang. Oh, hak pergi dulu ratus ya. Ni 10,000 Nabi kita pergi. Nabi kita bertolaklah daripada Madinah, hamba perekah daripada Madinah, tolak. Siapa di Mekah Al-Mukarramah di Zitaw. Satu riwayat kata Zitiwa. Tepat tu ada lagi lah ni. Comel kalau kita pergi tu kita kena tanya syekh yang bawa kita ni mana. Kalau kita mari dengan bah tu lalu kot lebuh raya tu kata. Mula-mula dia panggil mahattah ataupun tempat stesen minyak hak akhir. Situlah dia panggil Zitiwa. Ada dalam kitab dia panggil Zitaul. Hak tulak ya tu. Baik. Tolak siapa situ. Bila siapa situ pakai ihram ni, singgah di Bir Ali apa supaya kita buat umrah lah. Singgah Bir Ali pakai ihram belaka, pedai duduk dalam sarung. Ni boleh puasa ni hak ni. Boleh puasa. Kita ingat ni. Maknanya boleh puasa, bukan boleh ngatuk, bukan boleh malah dah. Nabi kita ni dengan perang, dengan buka Mekah, dengan macam-macam perkara. Macam Amos sebut tadi lah, kita buat sekali serupa kita buat 1000 kali. Kita pergi Mekah dulu umrah kan boleh puasa, kita pergi orang duk berebut dah pasal dia faham. Pergi sekali serupa 1000 kali kita pergi. Itu kelebihan Allah bui. Punya murah Allah, punya murah Allah. Adik kakak, acik kita mikir sekali, Tuhan ni buat apa kak? Dia buat gini semua. Apa pedah Tuhan buat? Tuhan tak berajak kita sikit abuk adik kakak. Kau dia kata mu puasa, tapi puasa ni adik kakak dia 10 je pahala. Supaya skala-skala kita maya boleh 10 dak ni. Maya jemaah boleh 27. Mari puasa, kita puasa boleh 10. Dah Allah buat 1000 kali ganda. Lailatul Qadar pula malam tu kalau kita semaya tarawih malam tu, adik kakak kita boleh sama sebagaimana kita semaya tarawih 1000 bulan lain. 1000 bulan lama mana? 84 tahun dah. Kurang lebih 84 tahun kita semaya. Tak berhenti-berhenti. Malam 27, malam 29 tu paling ramai ulama kata malam 27, malam 29. Ambanya nak pesan adik kakak, kita tumpu sikit. 27, 29. Kalau tak situ puak lain. Hak comel kat kita ambil daripada 21 lagi 21, 23, 25, 27, 29. 5 hari je, 5 malam je. Kita jangan duk bolok. Ni duk malam 29 cara duk kaca puluk tapel lah, cara duk kaca topak lah, hok tu kuih goni. Akhir sekali semua tarawih pun duk. Ni banyak masyarakat kita ni jadi lagu tu. Quran tak baca dah, situ tak baca. Pasal apa? Sibuk baju raya, duk nak sodoh baju raya, nak kuih pulak, gapo pulak. Kan? Tu yang tu hari Qawi tu. Baru tak buat kuih mana? Maka gaya nak beranak rumah kita je. Tak cara amo dengar tukar-tukar jahit pun dia kata boleh lagi buat mari baju dah. Tak ada mana orang potong baju kira pakai sedia-sedia je. Kadang-kadang Tuhan ni sekali-sekala dia buat kita pun kena dengar juga apa yang jadi Covid ni mari nyakit raya pun kita raya di rumah anak beranak kita ada kes ya tu. Ada kes. Pasal apa kalau Tuhan wi molek ni je lagu tu malam 27 dak arang puluk. Malam 29 pula dia cara kena nasi tindih. Tengah hari orang dia baca Quran aja duk cara hak ni kata nak buat gua nasi tindih we demo buat serinya molek. Gak kawan ni tu bos dak dia kata kawan pakai remah pongo duduk atas tu ya. Pakai serinya setu. Dan duk cara bagai-bagai lagu tu. Adik kakak bukan tak boleh, tapi kita kena pandai. Ada benda kita buat kuih, ada waktu tu, tapi tengah malam fokus kepada Lailatul Qadar. Pasal Lailatul Qadar tak ada tengah hari, tengah malam ya dia. Semaya baca Quran gapo apa hidup molek situ. Dah. Baik. Para hadirin sekalian. Nabi kita mari Mekah. Siapa tahu bila siapa situ Nabi kitanya dia bagi
Bagi lagu mana? 10,000 orang ni Nabi kita baginya satu kumpulan dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Dia ni pimpin Islam masuk ke arah mana? Masuk daripada arah ke Yaman. Daripada Yaman. Dia mari. Maknanya kalau Yaman duduk sebelah tu, kumpulan daripada Khalid dia masuk kat tu. Baik. Kemudian satu kumpulan lagi iaitulah mana tak ingat nama pun banyak-banyak. Okey, Zubair bin Awam. Satu kumpulan dipimpin oleh Zubair bin Awam. Dia mari ikut mana? Ikut sebelah dia panggil Mujannabah. Ni satu kawasan Mujannabah ni sebelah bertetangga dengan arah ke Yaman. So, baik. Kemudian satu kumpulan lagi dipimpin oleh Ubaidah Ibn al-Jarrah. Dia pimpin mari daripada mana? Mari daripada Hasr. Dia panggil Hasr. Ni nama-nama tepat. Sebab tu kalau kita pergi Mekah tu comel orang panggil, biar kita tahu sejarah sikit. Kita tahu. Kalau jumpa Hasr, kita kata sini tempat Ubaidah bin Jarrah, dia berkumpul situ. Dia bila sampai waktu dia masuk seketak. Maknanya masuk ke Mekah Al-Mukarramah ni kiri kanan belakang depan. Masuk belakang. Sebelah nu pun mari, sebelah belakang mari, sebelah naik, sebelah jatuh mari belakang. Masuk Mekah, masuk lagu mana? Pakai pakaian ihram, kemudian orang Islamnya disunatkan bertalbiyah dengan suara yang paling kuat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang Arab dia faham. Adik kakak, labbaik Allah. Gapo dia? Wahai Allah, hari ni aku gada nyawa aku kerana agamamu. Aku berani mati kerana agamamu, ya Allah. Itu labbaik Allah. Wahai Allah, aku menyaksikan aku gada segala kepentingan aku untuk agamamu, ya Allah. Pakai ihram adik kakak orang jatuh. Orang jatuh bila pakai ihram, waktu pakai lepas daripada kita berihram di Bir Ali ke Ja'ronah ke mana ke dah, sunat kita buka bahu sebelah kanan. Sunat. Waktu tawaf wajib. Waktu tawaf jangan duduk kata wajib. Wajib kita kena buka. Ada pun waktu biasa sunat. Apa? Sebelah kanan kita adik kakak kita tawaf kan kita mari kok ni. Bukan kita pergi kok ni. Kita lawan je. Jadi bahu sebelah kiri kita duduk dengan Kaabah. Kaabah kita tak payah buka. Pasal apa? Kita dengan Allah. Allah tak payah buka. Pasal apa? Ya'lamu ma fis sudur. Jangan ke hak zahir. Dalam hati pun Allah tahu. Ada pun sebelah kanan. Sebelah kanan ni orang ramai. Beribu-ribu manusia duduk sebelah kanan kita. Bila kita tawaf sebelah ni ke. Ni bahu kanan hamba. Jadi sebelah ni ramai. Hak munafik pun ada. Duduk tengah tawaf. Hak munafik pun ada. Hak tak semaya pun ada kita tawaf Masjidil Haram. Duduk Malaysia tak semaya tapi buat umrah rajin. Ada. Duduk Malaysia rasuah parok benar. Hingga pergi Mekah dia. Labbaik Allahumma labbaik. Pergi Mekah. Jadi kita buka bahu sebelah kanan. Kita tunjuk kepada orang, kita orang Islam ni ada body, ada kekuatan. Simbol Islam. Ada kekuatan. Maknanya siapa yang nak cabar Islam, aku akan bayar cash. Itu dia syiar. Kita buka baru sebelah kanan ni. Bukan saja-saja buka. Dah. Sebab itulah bagi orang lelaki, kalau dia pergi Mekah, dia pakai ihram. Tu biar dia faham. Biar dia faham. Bila kita pergi ni, kita dengan labbaik Allahumma labbaik. Kita tawaf Baitillahil Haram. Kita tawaf ramai-ramai. Kita tunjuk kepada orang Islam ini ada marwah. Islam ni ada moral. Jangan main dengan Islam. Jangan cabar Islam. Dan kita pun kalau kita berjual, betul-betul kita berjual kerana Allah, kita rela gadai nyawa kita baru jala. Ni tak boleh lepas cara kelapak. Lopak daripada hak tak benar kepada Islam tak apa. Ni kita duduk kalai molek dah.
Derunga ikut si. Tak betul. Jadi kita kena ingat bahawa itu dia Syiah. Jadi orang Islam yang mari daripada timur, mari daripada barat, mari daripada utara, mari daripada selatan ni masuk Mekah Al-Mukarramah dengan laungan yang satu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Orang hok duduk dalam Mekah ni adik kakak dia dengar gepa ni. Bila dia dengar, Abu Sufyan ni cabut lari. Ni bulan puasa ni. Cabut lari. Baik, tak ada. Dia tak boleh pergi dah orang lagu ni bila kalah kat adik kakak. Berjumpa gerah lah. Tanya kuasa duduk dengan dia apa semua sekali, tak apa. Bila kalah dia jadi lagu tu. Melopak seperti cacing panah. Sebab apa? Yalah. Kalau dia kalah gapo gitu gini gak banyak perkara lah. Silap rebulan masuk je. Mahkamah pun tak heran ke dia dah. Hakim-hakim pun tak takut ke dia dah. Orang rakyat pun tak takut ke dia dah. Mari dengan labbaik Allah. Abu Sufyan cabut lagi. Nabi kita rekahnya, Nabi kita masuk Mekah. Masuk Mekah, lek pagi Nabi kita masuk. Masuk bila siapa di Mekah Al-Mukarramah ni adik kakak, masuk dalam Mekah, duduk di Baitillahil Haram. Nabi kita bila masuk saja dia menyampaikan ucapan. Ucapan Nabi ni pun syarat dengan unsur politik. Nabi kata buana, man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala masjidan fahuwa amin, wa man dakhala baitihi wa ghulqa babihi fahuwa amin. Siapa-siapa yang masuk dalam rumah Abu Sufyan dia selamat. Orang yang duduk dalam masjid dia selamat. Orang yang duduk dalam rumah dia kunci pintu dia selamat. Habis pakat masuk dalam rumah. Bila orang dengar buah Nabi, maknanya Nabi ni pemimpin. Pemimpin. Orang tak kena mati hidung kalau mari dengan kita dah. Dia kata, tak boleh ngajar sini, tak boleh kuliah. Dia tu kita kelepar. Tapi Nabi bila dia kecek, Nabi baru siapa? Dia kecek. Semua orang akut. Maknanya rakyat di Mekah menerima Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Masuk dalam rumah. Jadi bila Nabi tengok masuk dalam rumah belakang begini-begini, okeylah Nabi kita tawaf. Lepas tu Nabi kita syair. Syair. Selesai syair. Nabi kita adik kakak sekalian, dia bijak adik kakak. Amba tak ingat. Para hadirin, insya-Allah petugas-petugas kita akan bergerak. Kita kutip derma dulu. Kutip derma ni biar serupa jihad buka-buka dah. Biar serupa kita jihad buka-buka. Maknanya bulan Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Taala ni dia buat kepada kita ni orang panggil kelebihan besar. Adik kakak kita derma hari ni sama sebagaimana kita derma 1000 kali ganda. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi hok kutip derma tu mari. Atas petah dia kata, mari ambil gambar dia kata, insya-Allah. Baik. Adik kakak, Nabi kita masuk tawaf. Sudah tawaf, Nabi kita bangun isytihar pula. Nabi kata, ya ma'syara Quraisy, izhabu fa antum mutlaqa. Sepatutnya Nabi sebut, wahai semua orang Quraisy yang ada Mekah ni, hari ni kamu dibebaskan. Islam datang sama sekali tidak berdendam dengan kamu. Kalau nak kira ke adik kakak, yalah kalau kita cuba bayar kita dulunya hamba kita dah lari ke Madinah. Mungkin salah hamba sebut lari. Tapi tak apalah, Rasulullah hijrah. Siapa kena hijrah, siapa ke Madinah Al-Munawwarah. Hartanya aku tak rapah habis. Anak beranak kita hak dia bunuh pun ramai. Lepas tu berlaku perang yang banyak sebelum daripada pembukaan kota Mekah perang. Hari ni Nabi kita bikah bangun rakyat, okey Islam maaf belaka weh. Adik kakak kalau kita meneting. Meneting tak ada. Maaf guano pula.
Bukan sekadar maaf adik kakak. Rasulullah lantik Abu Sufyan menjadi presiden, menjadi ketua negara di Mekah Al-Mukarramah. Lantik Abu Sufyan pula. Dia turut ke kita agak-agak. Sipir Nabi ni dia turut ke kita. Abu Sufyan masuk Islam. Sayyidina Umar dia kata, ya Rasulullah, Abu Sufyan ni waktu dia tak ada kuasa, wahai Rasulullah, memang lembek dekat, memang dia terima Islam. Tapi dulu wahai Rasulullah, waktu dia ada kuasa, dia bunuh bapa saudara kamu, Sayyidina Hamzah. Dia bunuh isteri, dia bunuh Hindun bin Utbah ni bini Abu Sufyan. Bukan sekadar dia bunuh Sayyidina Hamzah, dia belah dada, dia ambil hati, dia makan. Punya ganah orang tin no. Perang Badar lagi berlaku, perang Uhud lagi, perang Ahzab lagi, Khaybar lagi, Hunain lagi, apa benda perang lagi. Tak tahu berapa ribu syuhada Islam. Mari-mari Mekah benar. Bila benar maaf. Rasulullah tabal Abu Sufyan menjadi ketua di Mekah Al-Mukarramah. Para hadirin, Sayyidina Umar kata macam tu. Rasulullah kata, wahai Umar, duduk kamu, diam. Duduk terus. Duduk tak kata apa. Waktu Sayyidina Umar kata, dia kata, ya Rasulullah begini-begini, dia bunuh pak saudara kamu, kita berperang lama. Mereka ni, orang Mekah ni membunuh orang Islam ni ribuan, syuhada ramai. Wahai Rasulullah, orang ramai ni sahabat-sahabat Nabi kata, ya betul. Betul wahai Umar. Sadaqta ya Ibn al-Khattab. Betul wahai Ibn al-Khattab, betul. Ramai pakat sokong Sayyidina Umar. Rasulullah kata duduk wahai Umar. Nabi kita duduk, Sayyidina Umar duduk. Hormat kepada Rasulullah. Depo kalau kita kira mana sokong kahwin mari-mari kita buat parti suku. Nah, kita tubuh parti lain. Dah adik kakak. Dia aku. Sebab tu Islam ni kuat. Benar dia Mekah buat apa? Bersatu. Adik kakak, kena bersatu padu di antara satu sama lain. Adik kakak maaf sikit, biarlah puasa ni terpaksa hamba kena sebut. Memang puasa ni kena sebut. Allah bagi kepada kita penyatuan ummah. Adik kakak lama kita baloh daripada merdeka pas hari ni, kita baloh dulu. Gogang saya dengan macam-macam perkara. Adik kakak tanya ngaji dulu kata, Ambo ni antara pelajar terbaik. Minta beasiswa tak boleh pak sudah. Pasal apa? Kita apa? Tubik sebutin. Duk Mesir tak boleh, duk Jordan tak boleh. Siapa tahu adik kakak sejarah hamba ngaji ni, hamba makan kulit timun hok orang tahu. Tahu kulit timun adik kakak tengah hari hamba pergi rukuk semula. Tengah malam hamba pergi ambil, hamba cuci, hamba sayur air, makan dengan nasi saja. Nasi dengan sayur air adik kakak. Pengalaman waktu ngaji. Orang lain gini mesti naik taksi, naik bas. Hamba jalan kaki. Tapi hamba bersumpah depan Allah, turun daripada rumah hamba, hamba bersumpah, hamba tak balik kecuali hamba boleh master. Alhamdulillah, Allah makbul doa hamba. Boleh master baru hamba balik. Tapi ada hikmah dia, kita orang susah. Orang lain bila coti ke, berderak sana, berderak sini. Hamba duduk dalam kepala hamba, coti, hamba cari tok guru, hamba cari tok syekh, hamba nak ada kitab. Alhamdulillah, hamba baca Bukhari, Muslim, Abu Daud ni daripada kulit ke kulit. Bukan hamba nak bangga, tapi ada hikmah dia, kita orang susah kita ngaji. Dia siswa tak boleh adik kakak. Pasal apa? Orang kata mendetai kerajaan. Tapi alhamdulillah, orang yang tulis kertas kerja penyatuan ummah ni hamba. Bawa adik kakak, kita baloh ke kita boleh gapo daripada merdeka sampai hari ni kita baloh. Adik kakak jawab hamba tanya. Ekonomi negara orang Melayu pegang berapa peratus? Jumlah orang Melayu 98% hari ni, 98%. Jumlah Melayu bumi putera dalam negara kita 98%. Ekonomi kita pegang berapa? 18% ya adik kakak.
Kamu tidak nak kecek kaum Cina. Cina ni ada 18% yang Malaysia. 18%. Ekonomi dia pergi berapa? 98%. Universiti swasta, kolej swasta di Malaysia ada 300 lebih. Acu bila? Nasib baik kita ada Kurki, Kubelmek tu. Kita ada Kuizem, Taman Melewa. Nasib baik kita ada Kias. Daripada 300 lebih ni adik kakak, ada 11 buah je orang Melayu. Hak lain semua sekali hak orang lain. Allah satu ke kita ada kekuatan. Ada pula mari sorok. Hak tolong. Begitulah, beginilah, begini. Adik kakak, kamu nak sebut. Haci buka Quran. Ada ke ayat cuba hari kamu Allah izinkan kita ni berpecah belah antara satu sama lain. Wari ayat. Amo nak saja, amo tak si dua. Ataupun wari hadis, amo nak saja hadis, Allah kata boleh mau berpecah. Adik kakak tak ada. Kalau amo nak baca, wajib kita kena bersatu. Ada berpuluh-puluh ayat Al-Quranul Karim, ada beratus-ratus hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena ingat, bila kita berpecah, kita langgar ayat Quran, kita langgar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita langgar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik kakak, amanah ayatnya tak usah duk ikut erel hak atas. Hak pemimpin, hak ada kepentingan, individu tak usah ikut erel, biar ke dia. Akhir sekali kalau tak ada rakyat, dia mampu kan begitu ya. Nak habis dia tu habis tu mampu kan berapa adik kakak lok dia aja. Dia dah nak nyalok lagu mana apa, nak ajak orang tak sah lah begitu begini lok dia. Biar kita orang bawah ni adik kakak, biar kita menyatukan di antara satu sama lain. Biar hak mana nak pecah biar duduk sorang. Kita berpecah adik kakak, bercanggah dengan nas Quran, bercanggah dengan nas hadis. Waktu kena ingat molek, kita ngaji ni kita amal, kita pegang biar kemah situ. Tak secara lah, maknanya kita duduk molek dah berapa, kita mari ngaji, kita duduk biar bersatu padu di antara satu sama lain. Tak usah buat kira hok kecek pelik-pelik. Baik. Adik kakak sekalian, akhirnya Nabi SAW bila dia masuk Mekah, dia isytihar semua selamat. Tapi celah-celah tu kada ada 9 orang. 9 orang musyrikin ya babi ya tolo, dia ni lawan semacam. Baik. 9 orang ni siapa dia adik kakak? Yang pertama Abdul Uzza bin Hatal. Seorang. Yang kedua Abdullah bin Abi Sarah. 3. Ikrimah bin Abi Jahal. Ni anak Abu Jahal. Ikrimah nama dia. Ikrimah ni jatah dah. Lama kita kata tino kedok jatah Ikrimah. Kita ni baru ni ada seorang nama dia Ikrimah, hamba kata Allah. Tak ada nama lainnya pilih. Ikrimah bin Abu Jahal ya. Lepas tu Al Haris bin Nafil. Lepas tu Muqayyis ibnu Sababah, Khubbar bin Al Aswad. Lepas tu Qantar. Lepas tu Ibnu Khatal. Dan akhir sekali iaitulah Sarah. Sarah ni puan, salah seorang. Sarah ni dengan kaitan kerja dia menyanyi. Zaman jahiliah dulu adik kakak, syair dengan menyanyi ni mempengaruhi orang. Dia bersyair, sedap lah bahasa Arab ni, dia bahasa sedap. Bila dia bersyair adik kakak, ada seorang tu, orang puan. Dia Allah tak beri rupa dia comel. Jadi dia nak nikah tak ada orang nak. Ada orang nak. Akhir sekali orang siap dia, orang upah penyair gi syair. Jadi penyair ni gi syair. Syair amanya tak apa syair dia ni. Tapi dia kata guna. Dia kata manusia kalau dia pilih orang ya, dia sebut mata kebiru-biruan. Dia kata apa guna mata biru kalau orang ni diraka ketuk lelaki. Dia buat syair dia comel lah. Kalau pilih hidung ni, hidung yang macung, dia kata nuak gapo hidung macung kalau dia tak pandai layan tuk lelaki. Kamu pilih orang yang tubuh dia putih,
gini-gini. Nuak gapo kau putih, dia kata. Bila kamu duduk tengah malam, kamu mampu lapu, tak nampak gapo satu dah. Syair. Nah. Lepas pada tu, munak orang kuruh, dia kata. Nuak gapo? Orang gemuk, ada kelebihan dia kata. Syair, pandahlah hayat dia susun. Menyebabkan akhir tu dia sebut nama puan hak tak laku tadi. Waktu tu lah ada seorang pemuda akak tangan biar akulah buat dia isteri aku dah. Laku selalu adik kakak. Pengaruh syair. Kalau siapa-siapa nak suruh laku, suruh ustaz ada syair. Dia pandai benar syair tak ada ni. Jangan main nak suruh laku, bagi. Jumpa dengan dia jadi kerja insya-Allah. Kata jadi kerja dengan orang lain, dia sendiri. Nampak ngatuk tengok bagus juga. Baik, adik kakak. Ni 9 orang ada hak penyair. Ada orang yang jenis supuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali Nabi kita igak 9 orang ni. Nabi kita igak dia dan Nabi kita minta dia bertaubat. Akhir sekali 3 orang daripada mereka ni bertaubat mengikut riwayat. Ada riwayat kata 4 orang. Tak apalah, kita nak pakai hak mana. Hak tu dia masuk Islam, Nabi kita bagi keampunan kepada dia. Hak lagi ni oleh kerana dia jenayah dia besar lagu tu menyebabkan dia tak nak masuk Islam juga, Nabi kita mengarahkan kepada sahabat untuk bunuh dia. Untuk bunuh mereka ini. Dan selepas waktu bunuh ni adik kakak, kena ingat bunuh di Mekah, waktu tu Mekah tidak diisytiharkan lagi oleh Rasulullah sebagai ardul haram. Tak ada lagi ni. Mekah ni tak boleh bunuh, tak boleh apa, tak ada lagi waktu tu. Baik. Adik kakak, Nabi SAW berperakah Nabi kitanya bila berlaku pembunuhan, kemudian kurang lebih ada riwayat mengatakan 10 hari, ada riwayat kata 12 hari Nabi kita duduk di Mekah. Nabi kita ni satunya dia mengisytiharkan Mekah ni adalah bumi haram. Pendek dia haram. Kalau haram, waktu haram ni mau makan boleh puasa haram. Haram ni tempat suci. Bahasa Arab ni kena jaga molek. Lama kita duk tukar haram dengan haram. Haram. Sebab tu kita taksi kata haram. Dia tak kata haram. Kita orang Melayu tahan Arab buat gitu kepala. Nak gimana? Haram kita kata. Dia ngelih kepala pula. Dia kata parok Melayu ni. Jangan baca panjang. Dia jadi makna lagu lain. Haram maknanya haram lah. Tapi haram tu tempat suci. Tempat suci. Baik adik kakak, lepas pada tu Nabi kita berkhutbah, Nabi kita pun dia sebut bahawa Mekah Al-Mukarramah adalah bumi haram. Maka selepas daripada itu tak boleh lagi nak bunuh, tak boleh lagi nak bergaduh dan seumpamanya. Tu yang Nabi SAW dia buat. Ini adalah khutbah Nabi ni agak panjang, hamba pun tak ada nak baca. Cuma adik kakak sekalian, kita ambil lah pengajaran daripada pembukaan kota suci Mekah. Selepas daripada Nabi kita ni dia duduk di Mekah tak lama, 19 hari 19 hari Nabi kita duduk di Mekah. Dalam masa itulah Nabi kita ajar orang Mekah dengan Islam begini-begini. Dalam masa itulah Nabi kita lantik Abu Sufyan ni jadi ketua di Mekah Al-Mukarramah. Lepas 19 hari Nabi kita pun balik semula ke Madinah Al-Munawwarah. Dan Mekah zaman ni orang panggil marhalah ats-tsalisah, zaman ketiga Rasulullah. Zaman pertama Mekah dah 13 tahun. Zaman kedua Madinah Al-Munawwarah 8 tahun. Dan zaman ketiganya Mekah Al-Mukarramah kurang lebih 2 tahun. Cukup 23 tahun. 23 tahun kenabian Nabi SAW. Akhirnya abang nak sebut, adik kakak cuba tengok. Mekah 13 tahun. Nabi juga, Quran juga. Berapa orang masuk Islam? Boleh bilang dengan jari. Madinah Nabi kita pergi 8 tahun je duduk Madinah Al-Munawwarah. 8 tahun duduk. Ramai mana orang masuk Islam? Tak ada ulama yang berani sebut jumlah dia. Sebab apa? Ramai. 8 tahun.
Mekah Al-Mukarramah, Nabi kita masuk duduk 19 hari je, bukan duduk lama. Lepas tu Nabi balik semula ke Mekah. Sehingga Rasulullah wafat kurang lebih 2 tahun je Mekah waktu ni. Dulu Mekah ni juga orang tak masuk Islam. Lo ni bapa orang masuk Islam afwaja. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datangnya pertolongan daripada Allah, kamu lihat berlakunya pembukaan Mekah, kamu lihat manusia peluk agama Allah serupa ombak laut, afwaj, berduyun-duyun, serupa ombak laut. Siang malam pagi petang kau ombak laut orang nak bong pakat masuk Islam. 2 tahun adik kakak lebih ramai daripada Madinah 8 tahun, dan jauh lebih ramai daripada Mekah tula 13 tahun zaman Islam tak ada kuasa. Maknanya mustahaknya Islam ini mempunyai kuasa, mempunyai pemerintahan. Kalau tak ada pemerintahan, tak ada kuasa Islam, adik kakak, Allah, tak ada gapo agama. Pasal agama ni bagai payah. Maya, bagai contoh maya. Oh, kita nak suruh orang maya haid depan. Tapi kalau ada negara Islam, maya ni ada undang-undang. Supaya undang-undang pakai topi keledar. Masuk waktu semaya mu kena maya. Kalau main mereh motor, boleh higak buah leji. Cuba bayar lagu mana jadi masjid. Bawa tak kena ngepek maya. Kita ngepek bapa masjid ni kecil. Bapa tak besar, kita ngepek lagu tu pula. Lo ni orang nak buat masjid besar, kita kata wak gapo kan dapat 2 sah je orang maya. Puasa gitu juga. Zakat gitu juga, haji gitu juga. Lepas tu barang-barang lain lebih-lebih lagi. Sebab itulah Islam mustahak dia ada kuasa. Bila ada kuasa, maka Islam ni dia boleh melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui penguat kuasaan Islam, insya-Allah. Adik kakak sekalian, sekadar itulah kuliah pada pagi yang mulia ini. Selamat menyambut Ramadan. Ada bagi ambonya, ambo nak ucap selamat menyambut hari raya Aidilfitri lah. Takut duk berasa duk dah. Kuliah Jumaat dalam puasa ni lah. Jadi selamat Ramadan, selamat menyambut hari raya Aidilfitri. Maaf zahir batin lah kepada semua adik kakak, ibu bapa sekalian. Mudah-mudahan insya-Allah majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma wahhid sufufal muslimin wa alif baina qulubihim kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma dabbirna fa inna la nuhsinu tadbir. Allahumma dabbirna fa inna la nuhsinu tadbir. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma tammimna bil khair. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qira'atana wa sujudana wa salatana ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma rzuqna lailatal qadr. Allahumma rzuqna lailatal qadr. Allahumma rzuqna lailatal qadr. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.